tu. Betul. Sifat manusia ni sifatnya ego. Ya tak? Itulah sebabnya kita cari orang yang boleh memberi teguran kepada kita. Seperti guru, seperti adik-beradik, ya. Orang yang betul-betul, yang kaki solat, jangan kaki silat. Ini minta nasihat orang kaki silat tak tentu hala. Ya, habis-habis dia bawa merempit, patah tangan berpadan muka. Itu. Ya. Jadi cari orang yang betul-betul. Sebagaimana kitab ini, ya ayyuhal walad, wahai anak tersayang. Anak didik lah macam kamu. Anak didik. Ustaz alhamdulillah. Ya. Pengalaman ustaz bertugas di negara Brunei Darussalam sampai sekarang. Pelajar-pelajar yang berjaya jadi pegawai apa semua, kadang-kadang dia telefon kita melalui WhatsApp. Sekarang telefon walaupun jauh mana pun melalui WhatsApp, bayarannya tak ada. Ada kemudahan. Ya, bukan macam dulu mahal. Kamu nak sembang ke kamu nak dengar ustaz mengajar? Si gemuk ni. Ustaz mengajar kamu bercakap. Kadang suruh ke depan dia tak nak. Apa? Baik. Nasihat yang keempat apa dia? Wahai anakku yang tercinta. Tengok. Seorang guru merendahkan diri, mengatakan kepada anak bekas pelajar dia, wahai anak-anakku yang tercinta. Kamulah. Makna cinta tu apa? Tersayang. Ya, kamu tahu cinta? Cinta buah hati. Cinta yang pertama kepada siapa? Yang hak dia. Cinta pertama kepada siapa? Nak tanya. Kepada Allah dan Rasulullah. Itu cinta pertama. Cinta kedua kepada kedua ibu bapa. Jangan kepada orang lain dulu. Ya. Itu yang timbul kalau cinta kepada manusia. Ya. Kerana cinta hamba turutkan, tinggal keluarga, semua aku tinggalkan. Oh. Nanti bergaduh baru ingat mak bapak. Jangan main. Ya tak? Masa suka dia kampung lawa, dia nak lah. Tapi tengok kamu dah makin usia, kedut sana kedut sini, dah tinggal. Apa dia? Okey. Selama mana engkau tidak beramal, maka selama itulah engkau tidak mendapatkan pahala. Ini nasihat Hujatul Islam Al-Imam Ghazali kepada anaknya. Selama mana kamu tidak beramal, selama itulah kamu tidak dapat pahala. Ya. Siapakah yang bersiul ni? Tolong naik depan sini. Siapa yang bersiul? Kemari. Depan sini. Sini. Datang sini. Siapa yang bersiul? Cakap. Suara tadi suara siapa? Siapa? Kamu dengar tak bunyi siul? Tolong cakap. Tolong cakap. Siapa yang bersiul? Cepat. Adab jaga tau. Ustaz mengajar kat depan. Ni kedai sesah Al-Imam Ghazali dengan pelajarnya. Kalau kamu tak berubah adab kamu, jadi apa? Diriwayatkan bahawa ada seorang lelaki dari kalangan Bani Israel yang telah beribadat selama 70 tahun lamanya. 70 tahun. Kamu lahir sekarang ni baru berapa tahun? 70 tahun ni lamanya.
Lalu Allah Ta'ala mahu menunjukkan keadaannya ini kepada para malaikat. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutus kepadanya seorang malaikat yang memberitahu bahawa walaupun ia telah beribadat 70 tahun lamanya, namun ia masih belum layak untuk masuk ke dalam syurga. Tengok, bayangkan, dia beribadah sungguh-sungguh 70 tahun, tapi malaikat menyampaikan kepadanya dalam perintah Allah, kamu tak layak lagi masuk syurga. Ya Allah, macam mana ya? Apa sebab? Ada ni. Inilah kita kena belajar apa sebab. Jangan kita rasa kita hebat. Ya tak? Apabila malaikat ini selesai memberitahu hal ini kepadanya, lalu ia berkata, itu bukan urusan saya, kata. Kata siapa? Bani Israel tadi. Orang beramal tadi. Itu bukan urusan saya. Saya diciptakan untuk beribadat kepada Allah. Maka itulah kerja yang mesti saya lakukan. Apabila malaikat itu kembali kepada Allah, lalu ia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui dengan apa yang telah diperkatakannya oleh lelaki tadi. Dia malaikat tu ngadu balik kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala berfirman, apabila hamba-Ku itu tidak berpaling daripada beribadah kepadaku, maka Aku akan membalasnya dengan kemurahan-Ku. Aku juga tidak akan berpaling daripadanya. Wahai para malaikat-Ku, bersaksilah kamu semua bahawa Aku telah mengampuni akan segala dosa. Tengok, 70 tahun dia beribadah, malaikat dapat arahan daripada Allah Ta'ala. Apa dia? Ibadah kamu belum tentu kamu boleh masuk dalam syurga. Lelaki yang tulus ikhlas tadi, apa jawab dia? Tugas aku kat dunia ini adalah untuk menghadapkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka penentuan masuk syurga tidak, itu adalah tugas Allah Ta'ala. Ihsan Allah Ta'ala. Faham tak? Macam kamu ditugaskan, tugas kamu datang ke sekolah ini, mahatahfiz ini untuk belajar. Mak bapak kamu serah kat sini untuk kamu belajar. Bukan kamu sibuk nak cari duit untuk bayar belajar. Ni, faham tak? Kamu duduk, bangun, sembahyang, belajar, jumpa dengan guru-guru, makanan sudah sediakan. Hanya kadang cepat, kadang lambat, tu biasalah. Ya, ini lambat sikit. Tengok, kalau kamu belajar sungguh-sungguh, hilang lapor kamu tak? Lapor hilang tak? Sebab ada perasaan suka dengan ilmu. Awal tadi, lapor Ustaz. Belajar dulu. Bila dah belajar, hilang tak rasa lapor? Hilang kan? Sebab seronok. Itu namanya cinta kepada ilmu. Okey. Apa dikatakan di sini? Dan bersabda bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, dan timbangkanlah amalanmu sebelum kamu ditimbang. Maknanya kamu kena rasalah, aku ni sembahyang duha ada tak? Ini sembahyang duha 2 rakaat pun malas. Tugas kita siang ni, jangan tinggal sembahyang duha, jangan tinggal sembahyang isra', malam jangan tinggal sembahyang witir, jangan tinggalkan sembahyang tahajud. Itu yang untuk peruntukan malam. Sembahyang witir berapa rakaat? Sebanyaknya 11 rakaat. Sedikitnya 1 rakaat. Faham tak? Sembahyang witir. Sembahyang tahajud boleh. Tiap-tiap 2 rakaat boleh. Lebih daripada 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam.
Sampai berpuluh rakaat pun boleh. Tapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh. Itu peruntukan untuk malam. Faham tu? Ini tahajudnya malas. Duhanya malas. Nak berjaya macam mana? Contoh. Dan berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ustaz nak tanya. Kenapa Ali tak radhiyallahu an? Kenapa di sini karramallahu wajhah? Siapa boleh bagi penerangan? Sayyidina Ali bin Abi Talib. Apa di Sayyidina Ali dengan hubungan Rasulullah? Adik sepupu, anak bapa saudara. Dan dia juga menantu Rasulullah. Isteri Sayyidina Ali bernama siapa? Sayyidatina Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kenapa Sayyidina Ali di sini dipanggil karramallahu wajhah? Dimuliakan oleh Allah akan wajah Sayyidina Ali. Kenapa? Siapa boleh jawab? Jawab beranikan diri. Siapa boleh jawab? Kerana Sayyidina Ali ini tak pernah menyembah selain pada Allah. Umar pernah menyembah berhala. Abu Bakar pernah menyembah berhala. Osman pernah menyembah berhala. Sayyidina Ali je tak pernah menyembah berhala. Kerana dia dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kecil. Dia tahu Islam saja. Umar asalnya kafir masuk Islam. Tak? Yang lain semua asal agama menyembah berhala, tapi kemudian dia memeluk agama Islam. Sebab itu dipanggil radhiyallahu an. Allah meredhakannya. Dia masuk Islam. Faham tu? Mana tahu kamu ada soalan, orang datang soal kamu. Tak? Aku nak tanya kamu masuk tahfiz je. Anak tanyalah, tak tahu. Orang tanya orang kampung. Dia panggil kamu pula ustazah. Oi. Manalah tahu balik. Ya, dia orang jangan kamu kena tidak. Kamu ni masuk dari tahfiz yang ini. Kamu balik, orang kampung ingat kamu pandai lah. Oh, budak tahfiz suruh jadi imam. Geletar kamu. Terkencing kamu, kau tak pandai. Allahu Akbar. Sudah geletar. Ni. Orang kampung rasa kamu pandai. Mana masuk Dar Islam? Di mana? Taman Jasa. Orang rasa. Tapi kamu kena fikir. Betul. Ustaz dulu-dulu pondok. Balik suruh jadi imam. Geletar. Kena main. Tak? Kamu ni dah orang tahu kamu pandai. Masuk dalam sekolah. Dar Islam. Madrasah. Tapi. Tengok kamu. Wah, hebat. Kena balik kampung pula. Pakai kupiah putih. Melengkup. Tapi kalau kamu balik pakai seluar pendek. Tak ada orang nak tengok. Mana tambah macam ni, janggut dia dah ada. Lapis. Orang tengok segi kedudukan kamu. Potensi kamu macam mana, orang tengok. Tapi mahu tahfiz, keluar dari tahfiz berempit lagi. Tak ada dah. Itu belajar je gitu je. Jangan ubah sikap kamu. Balik kampung kamu jadi orang yang tekun, orang yang tunjuk. Hobi apa? Apa untungnya? Apa untungnya? Nak jadi perempit pun tak perempit. Baik. Berkata Sayyidina Ali, man zanna annahu bidunil jahdi yasilu fahuwa mutaman wa man zanna annahu bibadlil jahdi yasilu fahuwa mustaghni. Apa dia kata? Siapa yang menyangka bahawa tenab usaha, usaha itu akan mendapat masuk ke dalam syurga.
setiap usaha dapat masuk dalam syurga, maka orang itu hanya berangan-angan saja. Aku usaha, aku ibadat, aku kuat, aku rajin ibadat malam bangun, aku ahli syurga. Itu angan-angan. Tapi baguslah angan-angan yang baik, ya tak? Dan siapa yang menyangka bahawa hanya dengan usaha sahaja ia akan masuk ke dalam syurga, maka orang itu telah merasa kaya daripada rahmat Allah. Oh tu. Dia menyangka aku tahu kerja aku beribadat. Apa yang ditanya tadi kan? Malaikat datang pada dia, seorang laki-laki Bani Israel ni. Dia tanyalah. Malaikat bagi tahu itu arahan Allah. Dia nak tahu hati budi orang tu. Dia nak tahu macam mana. Dia nak tahu hati budi melalui persoalan. Kamu ni amal kamu kuat, kamu belum pasti masuk ke dalam syurga. Apa jawab lelaki yang beribadah tadi? Itu kerja Allah. Kerja aku adalah sebagai hamba mendekatkan diri dengan amal-amal yang diperintah oleh dia. Tengok, jujur tak? Ikhlas tak orang? Ikhlas tak? Aku datang ke Mahatahfiz Madrasah Dar Islam ini, aku sungguh-sungguh menghafal, aku sungguh-sungguh mengaji. Bukan aku kaki sembang. Ini guru mengajar depan disembang. Ada harapan dia takkan dapat ilmu. Pamalagha, sia-sia. Tapi dia belajar sungguh-sungguh, dia tekun, tapi tak juga dapat ilmu. Itu adalah kuasa Allah bagi hidayah pada dia. Itu orang ikhlas. Tapi kalau guru ngajar depan, dia kurang ngajar, dia sembang, memang padan muka dia. Faham tak? Faham tak kata-kata ustaz? Ya. Tak boleh, kamu tak boleh dekat berdua tu, ada kaki sembang ni. Di sekolah ni memang ada, madrasah ni memang ada kaki sembang. Sembang aja. Ada dia sembang. Hal dunia jangan dimasukkan dalam belajar. Baik. Amalan adalah satu dosa. Ya. Apa dia? Mencari syurga, ya, adalah tempat. Amalan adalah satu dosa daripada segala dosa. Kita beramal nak jadi ahli syurga je, tapi ikhlas pada Allah tak ada. Boleh tak? Dan beliau berkata lagi, tanda faham hakikat ilmu itu ialah meninggalkan atau memperhatikan pahala suatu amalan, bukan meninggalkan amal. Dia dapat apa kelebihan duha. Contohlah, dia amalkan solat duha. Kalau boleh kita tiap-tiap hari kita buat duha 2 rakaat. Kalau tak boleh buat 4 rakaat. Kalau tak boleh 6 rakaat. Kenapa makin banyak? Pasti kamu soal. 2 rakaat pun payah kok 6 rakaat. 2 rakaat salam pun payah. Nak 4 rakaat 2 salam lagi payah. Kerana orang yang hatinya tertambah imannya, jiwanya tenang, dia takkan buat 2, dia akan buat 4 rakaat, akan buat 6 rakaat. Seronok salam, oh tambah lagi, salam, tambah lagi, betul tak? Tapi kalau dia tak minat, terpaksa, 2 rakaat cukuplah. Alah, 2 rakaat pun boleh. Jangan sekali-kali kamu terlahir dalam jiwa kamu, perasaan kamu, perkara yang dikutuk. Contoh, apa dia? Alah, Cina tu tak sembahyang kaya pun. Yang kita siang malam sembahyang adab Allah, tengok tak kaya pun. Ada. Jangan ada perasaan itu. Bila ada perasaan itu, kita menjadi orang yang munafik. Tahu munafik? Hati dengan kelakuan tak sama. Munafik. Sembayang menghadap pada Allah, tapi hati menghina Allah. Betul tak?
Kenapa dia menghina Allah? Kerana kita memuliakan orang kafir. Orang kafir tu kenapa dia boleh hidup senang? Keretanya besar, rumah besar, bini besar. Yang kita duduk sembahyang angkuk-angkuk malam-malam. Gitu juga. Kita jadi orang yang munafik. Tak terima kasih dengan Allah. Ni selalu orang timbul. Ini nama munafik. Fasik lain. Fasik dia derhaka je. Dia tak mau sembahyang, tak mau puasa, tak mau zakat. Itu fasik. Munafik ini amal, tengok cantik, pergi masjid rajin, cantik. Sembahyang berjamaah rajin, cantik. Bersedekah rajin, cantik. Perbuatannya cantik, tapi hatinya bukan kerana Allah. Dia bersedekah kerana supaya orang tengok dia tu kaya. Tu. Tak. Tapi hatinya menghina. Contohlah. Contoh. Apa dia? Kamu dah sebulan tak cuci kereta. Kamu tengok, satu masa kamu akan usia kan? Sebulan. Kamu ingat sampai sekarang Ustaz cakap ni. Nanti satu masa kamu dah ada kereta, dah ada kerjaya. Kamu ada kereta, ada rumah. Sebulan kamu tak cuci kereta. Panas saja. Abuk. Kereta kotor. Bawa ke kedai, jumlahkan cuci kereta semunis, habis RM50. Bawa ke kedai, habis RM50. Rupa-rupa keluar, baru sekerat jalan, hujan. Apalah, hatinya bergerak. Kata hati, aku ni dah 3 bulan tak cuci kereta. Bila aku cuci kereta, apa ni tak adil Allah ni, hujan pula. Jadi orang apa tu? Orang munafik, menghina Allah. Faham tak? Hati-hati. Ini bahaya. Ini bahaya. Iman kita kadang-kadang diusik oleh syaitan. Cuba kita baca dalam surah Yasin. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kita ni keturunan Bani Adam. Ya. Gagah mana pun, kaya mana pun adalah keturunan Bani Adam. Bila keturunan Bani Adam, siapa yang paling benci dengan kita? Syaitan. Sebab tu syaitan dipanggil aduwwum mubin. Musuh yang paling nyata. Dia usik kita. Usik kita, hati kita dikacau je. Itu kerja syaitan. Tu. Jangan kita main-main. Sebab tu kadang-kadang kita kena hati-hati. Baik ya? Faham tu? Dan dia berkata lagi, tanda faham hakikat Islam ialah meninggalkan, memperhatikan pahala suatu amalan, bukan meninggalkan amal. Memperhatikan amalan. Ni. Kita kena cari amalan yang baik. Apa amalan yang baik? Apa amalan yang baik? Amalan yang baik, jangan kita tinggalkan solat duha. Ya, baik. Ya. Amalan yang baik apa? Yang baik. Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Jangan tinggal. Hafal hadis di banyak-banyak. Ya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-qayyisu man da nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ahmaku manittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah ta'ala amani. Apa dia? Orang yang bijak itu ialah orang yang sentiasa menghitung dirinya dan beramal untuk kehidupan sesudah mati. Dan orang yang bodoh, tengok deh. Orang yang bodoh, orang yang bengang, itu ialah orang yang selalu memperturutkan kehendak hawa nafsunya dan hanya banyak berangan-angan untuk mendapat kemurahan Allah. Dia angan-angan, aku nak jadi kaya, kerja malas. Aku nak jadi orang pandai, ngapal malas. Apa yang ada?
Aku yang nak jadi orang yang muhadisin, hafal hadis. Apa ngapal satu hadis pun tak hafal. Bagi masa 3 minggu dah, tak hafal juga. Tolong. Hoi, sembang aja si gemuk ni. Asyik kamu je yang tadi. Kamu nak belajar sini ke tidak? Ada je alasannya. Faham tu ya? Siapa yang bersungguh-sungguh rajin menghafal, dia akan jadi hafal. Tapi kalau dia angan-angan aku nak jadi orang hafaz Quran, pada lapar tak ada. Melepas saja lah. Faham tu ya? Nasihat yang kelima. Jadi ya, faham tu? Pegang ni kata-kata ni, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ahqamu wal ahmaku man ittaba'al hawahu wa tamanna 'ala Allah ta'ala amani. Orang yang bijak ialah orang yang sentiasa menghitung dirinya dan beramal untuk kehidupan sesudah mati. Sebab itu sesuai dengan hadis, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini untuk cari bekal mati. Ya. Tapi orang ubah dunia ini untuk jadi bekal hidup. Hidup dah dapatlah, mati tak tahu. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Kalau kita nak sungguh-sungguh dunia, Allah juga bagi. Kalau kita nak juga akhirat, Allah pun wa may yuridul akhirati nu'tihi minha. Ya, aku li qouli hadza astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.